Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid-murid, hari ini kita akan masuk ke topik 1.3, pemilih ubah, pemalar dan jenis data. Subtopik 1.3.4, pengisytiharan, permulaan dan penetapan nilai pada pemilih ubah dan pemalar. Murid-murid juga boleh lihat dalam buku teks pada muka surat 64. Objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran ini, murid-murid dapat menentukan sama ada atau cara yang dihasilkan betul, cepat dalam penyelesaian, bersifat ekonomi dalam penggunaan sumber dan juga mudah dilaksanakan. Seterusnya, murid-murid juga akan dapat menghasilkan atau cara yang bebas ralat, yang kreatif menggunakan kesemua jenis data yang dipelajari beserta set data untuk uji lari. Okey, seterusnya kita akan masuk ke topik yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu pengisytiharan nilai pemboleh ubah. Pemboleh ubah dikenali sebagai tempat untuk menyimpan data. Setiap pemboleh ubah di dalam Java mempunyai jenis yang tertentu yang menentukan saiz dan susun atur memori dan set operasi yang boleh digunakan untuk pemboleh ubah. Anda mestilah mengisytiharkan semua pemboleh ubah sebelum boleh digunakan. Pengisytiharan pemboleh ubah perlu dilaksanakan dengan memberikan jenis data dan nama pemboleh ubah. Contoh pengisytiharan boleh ubah. Contoh pengisytiharan pemboleh ubah adalah seperti berikut. Okey, kita akan masuk ke contoh yang pertama, iaitu pengisytiharan integer dan string. Okey, kalau kita dapat lihat dalam contoh ini, pengisytiharan integer ialah jenis data. X ialah nama pemboleh ubah. Okay, untuk pengisytiharan string ialah jenis data. Nama ialah nama pemboleh ubah. Seterusnya ialah pengisytiharan double dan boolean. Pengisytiharan double ialah jenis data. STU ialah jenis pemboleh ubah. Untuk boolean ialah jenis data. V ialah nama pemboleh ubah. Yang terakhir ialah contoh pengisytiharan char dan float. Pengisytiharan char ialah jenis data. W ialah nama pemboleh ubah. Pengisytiharan float ialah jenis data. Y ialah nama pemboleh ubah. Seterusnya, kita akan masuk ke permulaan dan penetapan nilai untuk pemboleh ubah. Selepas pengisytiharan nilai jenis data dan nama pemboleh ubah, nilai kepada pemboleh ubah boleh ditetapkan atau diumpukkan. Sintak untuk menetapkan nilai pemboleh ubah adalah seperti berikut. Jenis data, nama pemboleh ubah sama dengan nilai. Seterusnya, sintaks untuk menetapkan nilai pemboleh ubah adalah seperti berikut. Integer. X diisytiharkan sebagai integer dan X telah ditetapkan nilainya 10. Seterusnya, string. Nama ialah pemboleh ubah untuk string. Nama telah ditetapkan nilainya adalah hard disk. Contoh seterusnya ialah double dan boolean. Untuk double, STU diisytiharkan sebagai boolean. Untuk nilai S, 0.123 adalah ditetapkan sebagai nilai S. T ialah 1.1. U ialah S tambah T. Untuk boolean, V telah diisytiharkan sebagai boolean. True telah ditetapkan nilai untuk V. Seterusnya, char dan float. W diisytiharkan sebagai karakter atau char dan W telah ditetapkan nilai sebagai Y. Untuk float, Y telah diisytiharkan sebagai float dan Y telah ditetapkan nilai 342.234 float. Seterusnya, pengisytiharan dan penetapan nilai pemalar. Dalam dunia sebenar, terdapat beberapa nilai yang tidak akan berubah seperti segi 4 mempunyai 4 sisi, satu hari mempunyai 24 jam dan nilai PI mempunyai 3 tempat perpuluhan iaitu 3.142 serta nilai mata wang bagi Malaysia. Nilai-nilai ini akan kekal dan tidak akan berubah.
Dalam pengaturan Java, nilai-nilai ini masih sama apabila dijadikan sebagai pemboleh ubah. Pemboleh ubah ini dikenali sebagai pemalar. Nilai pemalar tidak akan berubah semasa menjalankan atur-cara. Sinteks untuk mengisytiharkan pemalar dalam Java adalah seperti berikut. Final integer, bilangan hari dalam seminggu sama dengan 7. Final double, PI 3.14. Static final double 4.14. Kena letak final di hadapan. Akhir sekali, murid-murid perlulah mengetahui cara menggunakan jenis data seperti integer, string, double, boolean, chart dan float supaya atur cara menjadi lebih lancar. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Jangan lupa buat ulang kaji ya murid-murid.